Dalam mengharungi ketidaktentuan ekonomi pada waktu ini, rakyat dibelenggu kos sara hidup yang tinggi dan pasaran buruh yang tidak stabil sehingga menyebabkan ramai kehilangan punca pendapatan. Tanpa kita sedar, kadar inflasi sedang berada pada tahap yang rendah. Kos sara hidup dikatakan melampaui harga semata-mata. Menurut kajian Bank Dunia, isu-isu berbangkit yang berkaitan dengan kos sara hidup termasuklah pertumbuhan pendapatan yang lambat, peningkatan hutang isi rumah dan juga harga rumah yang tinggi. Berdasarkan statistik daripada Jabatan Perangkaan, pendapatan purata isi rumah di peringkat nasional meningkat pada kadar 4.3% dalam tempoh antara tahun 2016 dan tahun 2019, manakala pendapatan boleh guna purata naik pada kadar 4.5% dalam tempoh yang sama. Purata perbelanjaan penggunaan isi rumah bulanan juga meningkat pada kadar 4% dalam tempoh 2016 hingga 2019. Namun, harga makanan terus meningkat jika dibandingkan dengan barangan yang lain, memandangkan isi rumah B40 lebih cenderung berbelanja untuk makanan. Peningkatan harga makanan yang konsisten juga akan menyebabkan kumpulan isi rumah ini terkesan pada kadar inflasi yang lebih tinggi. Dalam perbincangan mengenai kos sara hidup, status kemiskinan harus dipertimbangkan. Kadar kemiskinan mutlak telah meningkat daripada 0.4% pada tahun 2016 kepada 5.6% pada tahun 2019. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamed, anggaran kerajaan setelah mengambil kira wabak COVID-19 menunjukkan bahawa kadar kemiskinan telah meningkat sebanyak 3% daripada kadar semasa, iaitu 5.6%. Berdasarkan keputusan statistik, Sabah dan Labuan mempunyai nilai pendapatan garis kemiskinan yang lebih tinggi berbanding dengan negeri-negeri lain termasuklah negeri yang maju seperti Kuala Lumpur dan Selangor. Jadi, ini menunjukkan bahawa kehidupan di luar bandar juga mahal, bukan hanya di negeri-negeri yang lebih membangun. Untuk definisi kos sara hidup dan harga, kos membawa maksud harga yang perlu dibayar untuk memperoleh, menyelenggara, mengeluarkan sesuatu, biasanya merupakan wang, masa dan tenaga atau berbelanjaan. Sara hidup pula membawa maksud keperluan untuk hidup seperti wang, makanan dan lain-lain. Peningkatan kos sara hidup berlaku kerana peningkatan pendapatan individu untuk suatu jangka masa tidak dapat menampung peningkatan harga barangan atau perkhidmatan yang sama untuk jangka masa terbabit. Peningkatan pendapatan yang tidak selari dengan kenaikan kos sara hidup terjadi setiap tahun walaupun terdapat banyak rungutan dan rintihan daripada rakyat tentang kenaikan harga barangan pengguna. Jadi, semua pihak perlu berganding bahu dalam menangani peningkatan kos sara hidup agar rakyat tidak terus terbeban. Sebagai individu, seharusnya perancangan yang teliti perlu dibuat sebelum berbelanja dan hanya berbelanja bagi barangan yang diperlukan dan tidak perlu membazir. Dapat beberapa kepentingan dalam menstabilkan ekonomi negara kita. Yang pertama, ia dapat menstabilkan pasaran buruh. Apabila ekonomi negara berada dalam keadaan yang seimbang, banyak sektor pekerjaan yang dapat dibuka kerana negara mampu membiayai kos upah pekerja yang banyak termasuklah penjawat awam, buruh dan juga pekerja swasta. Dengan ini, kadar pengangguran dapat dikurangkan. Sebagai contoh, berdasarkan info daripada berita awal ni mengenai kadar pengangguran negara pada tahun 2020, statistik menunjukkan bahawa penurunan kadar pengangguran daripada 745,100 orang pada Julai 2020 kepada 741,400 orang pada Ogos 2020. Yang kedua, taraf hidup akan meningkat. Ekonomi negara yang stabil membolehkan kerajaan membiayai pembangunan struktur dan kemudahan awam untuk keselesaan rakyat. Contohnya, penambahbaikan sistem pengangkutan dalam negara dan juga pusat kesihatan. Pendapatan dalam hasil negara perlu dimanfaatkan sebaiknya untuk memajukan kehidupan rakyat yang jauh ketinggalan di pedalaman. Hal ini membolehkan semua rakyat merasai keselesaan hidup yang sama taraf. Dengan adanya kestabilan ekonomi, hasrat negara untuk mengurangkan jurang kemiskinan antara masyarakat dapat dicapai. Yang ketiga, kestabilan ekonomi negara menyebabkan peningkatan nilai mata wang. Kestabilan ekonomi menjadikan nilai mata wang negara meningkat. Apabila nilai mata wang negara kita menjadi lebih tinggi, negara akan mendapat lebih banyak wang negara lain semasa pertukaran mata wang. Oleh itu, negara akan mempunyai lebih banyak simpanan mata wang asing sebagai aset negara. Misalnya, apabila mata wang Malaysia lebih tinggi berbanding Thailand, kita akan dapat lebih banyak simpanan mata wang Thailand.
Pada masa akan datang, sekiranya nilai mata wang Thailand meningkat naik dan mata wang Malaysia turun, negara dapat menggunakan simpanan mata wang Thailand untuk membantu pemulihan ekonomi negara. Yang terakhir, kestabilan ekonomi negara juga akan menyebabkan peningkatan pelaburan asing. Keadaan ekonomi yang stabil dalam sesebuah negara mampu menarik perhatian pelabur asing untuk melabur dalam negara tersebut. Contohnya, dalam akhbar berita harian pada 8 Mac 2022 ini, Malaysia telah dimaklumkan menerima sejumlah RM306.5 bilion dalam sektor perkilangan, perkhidmatan dan utama meskipun ekonomi global masih berdepan dengan pandemik COVID-19 disebabkan oleh kemampuan Malaysia dalam pemulihan ekonomi negara. Peningkatan pelaburan asing dalam negara membolehkan proses pemindahan teknologi daripada luar untuk memajukan negara. Kelemahan utama pengurusan makroekonomi Malaysia adalah salah satu takbir urus kewangan awam seperti yang ternyata berlaku dalam skandal 50 bilion ringgit Malaysia YMDB yang diceritakan dalam buku Billion Dollar Whale. Oleh yang demikian, reformasi institusi adalah perlu untuk meningkatkan ketulusan disiplin fizikal yang bukan sahaja dapat mengelak berulangnya salah laku tetapi dapat memastikan kestabilan makroekonomi dan kemampuan pertumbuhan ekonomi suatu ekosistem baharu yang harus diwujudkan supaya rakyat Malaysia dapat memenuhi potensi mereka. Pertumbuhan ekonomi yang mampan dan dinamik boleh digalakkan melalui sebuah negara keusahawanan yang inovatif dan kreatif serta melalui ekonomi baharu dan ekonomi digital. Model negara keusahawanan menggunakan kerjasama 4P merangkumi dengan izin public, private, professional dan people atau sektor awam, sektor swasta, golongan profesional dan rakyat untuk membangun dan mengurus sesuatu projek. Projek tersebut akan dibiayai bersama oleh keempat-empat pihak tetapi ia akan diuruskan oleh pihak swasta atau profesional yang bertanggungjawab kepada pihak kerajaan dan juga rakyat. Menjana dan mengekalkan pekerjaan. MPM menyasarkan pewujudan 500,000 peluang pekerjaan dan latihan tahun ini serta mencapai 30% setakat April lalu. Berdasarkan trend pencapaian beberapa petunjuk ekonomi utama, ekonomi negara dijangka berkembang lebih kukuh pada suku tahun kedua terutama dengan asas rendah apabila ekonomi menguncup 17.1% pada suku pertama. Kesan buruk ketidakstabilan ekonomi terhadap negara. Yang pertama ialah kekurangan pelabur luar untuk melabur dalam negara kita. Hal ini demikian kerana pelabur luar menjadi kurang yakin untuk melabur dalam negara yang telah mengalami ketidakstabilan ekonomi. Mereka akan merasakan bahawa lebih banyak kerugian yang akan mereka dapat berbanding dengan keuntungan sekiranya mereka melabur di negara kita. Selain itu, membantut perkembangan negara ke arah negara maju. Ketidakstabilan ekonomi akan menjadi faktor yang menyebabkan Malaysia tidak dapat berdaya saing dalam segi perkembangan ekonomi maupun aspek-aspek lain untuk mencapai status negara maju. Ini kerana ketidakstabilan ekonomi telah mempengaruhi perkembangan negara dalam pelbagai aspek. Dan akhir sekali, menyebabkan kejatuhan mata wang negara yang akan memberi impak kepada rakyat serta pelbagai sektor pekerjaan. Banyak sektor pekerjaan dan juga perindustrian akan membuang pekerja bagi menjimatkan kos. Kesannya, rakyat akan hilang pekerjaan kerana peluang pekerjaan menjadi terhad ketika terjadinya ketidakstabilan ekonomi. Kita beralih ke poin yang seterusnya, iaitu cara mengatasi kenaikan harga barang dan ketidakstabilan ekonomi negara. Yang pertama adalah dengan mengetatkan Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011, iaitu dengan melarang peniaga menaikkan harga barangan tanpa sebab dan mengaut keuntungan secara berlebihan sehingga menekan pengguna. Yang kedua pula, dengan mengetatkan Akta Kawalan Bekalan 1961 di mana memberikan kuasa kepada kerajaan untuk mengawal dan mencatu bekalan barang-barang apabila keadaan memerlukan. Yang ketiga, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP menyiasat kes kenaikan harga barang yang melampau secara terperinci dan menyeluruh di setiap peringkat pengedaran bagi mengelakkan aktiviti pencatutan. Dan yang keempat, mengadakan perbincangan secara berkala dengan industri makanan dan minuman supaya tidak menaikkan harga produk akhir sehingganya harga barang kawalan dinaikkan. Dan yang terakhir sekali, menjalankan kempen kuasa pengguna yang mendidik pengguna untuk mempraktikkan kuasa mereka dalam membuat pilihan barangan.
Akhirul kalam, apa yang boleh disimpulkan daripada tajuk kami ini ialah peningkatan kos sara hidup adalah realiti yang harus diharungi oleh penduduk sesebuah negara, di mana ramai dalam kalangan penduduk dalam kalangan Malaysia kebanyakannya membuat dua pekerjaan semata-mata untuk menampung kos sara hidup yang dikatakan membebankan rakyat. Menampung kenaikan harga barangan malah bagi pendidikan. Pendidikan merupakan keperluan kepada anak-anak kerana tanpa pendidikan, masa hadapan anak kurang terjamin. Seterusnya, peningkatan kos sara hidup yang tidak sejajar dengan peningkatan dalam kenaikan gaji diperuntukkan untuk membeli keperluan barangan harian, membayar sewa rumah dan pinjaman perumahan dan kenderaan. Gaji minimum yang ditetapkan kerajaan sebanyak RM1,500 Malaysia adalah tidak mencukupi sekiranya hanya seorang sahaja ahli keluarga yang bekerja, dan kemungkinan implikasi negatif akan menjadi bara kepada masyarakat kita pada hari ini kerana ibu bapa pada masa ini sibuk mencari nafkah sehinggakan mereka mengabaikan tanggungjawab untuk mendidik anak-anak di rumah. Oleh itu, individu, kerajaan, sektor swasta maupun sektor koperasi perlu memainkan peranan dalam menangani kenaikan kos sara hidup. Bak kata pepatah, bulan air kerana pembetul, bulan manusia kerana muafakat. Sekian, terima kasih.